Selamat sejahtera kepada Madam Aliani, Puan Aliani dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya ingin membentangkan kepada pengenalan kepada multimedia. Nama saya Wasindra dan Perempuan Narayana. Jom kita start. Definisi multimedia adalah materi yang berasal daripada dua perkataan iaitu multi dan media. Multi bermaksud banyak dan media bermaksud kepada elemen-elemen seperti tempat, alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi seperti teks, audio, suara dan pelbagai jenis. Dengan menggabungkan elemen-elemen itu tersebut, ia jadi menjadikan multimedia untuk menjadikan informasi dalam bentuk multimedia. Dan seluruh elemen-elemen ini digunakan untuk mengembangkan teknologi dan menggunakan untuk pengguna untuk berintegrasi dengan mengadakan multimedia yang interaktif. Bagi evolusi multimedia lah, multimedia ini bermula daripada zaman awal yang berkomunikasi hingga ke era digital ini. Multimedia ini adalah sangat penting di dalam kalangan manusia. So, multimedia ini adalah senang berkomunikasi untuk menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan dan menarik. Pada awal abad ke-20, penciptaan filem bisu, walaupun filem itu bisu, dia masih mempunyai penggerakan dan penceritaan terhadap filem itu dan boleh menarikkan pengguna terhadap filem tersebut. Dan filem tersebut iaitu Thomas Edison dan Jaws yang sinematik iaitu imej yang bergerak mereka telah buat. Dan pada pertengahan abad ke-20, televisyen ini menjadikan satu medium yang utama iaitu paling penting untuk menyebarkan maklumat dan hiburan melalui televisyen ini. Televisyen ini adalah sangat penting di dalam multimedia itu. So, pada tahun 1950, ia telah kemunculan televisyen yang warna. Dulu iaitu adalah televisyen yang bukan warna-warna, televisyen itu ialah black and white. Selepas 1950, iaitu kemunculan televisyen yang berwarna dan meletakkan filem-filem yang lebih menarik dan mempunyai warna. Seterusnya adalah pada tahun 1980 ialah kemajuan komputer dan pengenalan CD-ROM. So, komputer telah maju dan pengenalan CD-ROM. CD-ROM adalah boleh menyimpankan pelbagai jenis data, muzik, maklumat yang besar dengan lebih sistematik dan bagus. So, kemunculan internet pada tahun 1990-an. Kemunculan internet adalah dapat mengakses kepada laman web dengan lebih mendapatkan maklumat secara lebih mendalam dan mendapatkan teknologi-teknologi yang broadcast dan peranti mudah alih disaksikan pada tahun 2000-an. Seterusnya adalah tokoh-tokoh evolusi multimedia. Antara tokohnya adalah Warner Bush. Warner Bush telah mencadangkan konsep memek. Memek ialah satu alat yang hypertechnical yang berfungsi sebagai perpustakaan peribadi yang boleh menyimpan pelbagai jenis maklumat. Walau bagaimanapun, memek tersebut tidak dapat dibangunkan secara fizikal dan ia daripada asas kepada teknologi. Melalui ini juga, Tim Berners-Lee Ted Nelson dengan tim Berners-Lee membangunkan jaringan yang maklumat untuk mengeluarkan memek ini tetapi tidak dapat diberjayakan. Seterusnya adalah Evan Sutherland. Evan Sutherland dikenali sebagai bapa grafik komputer kerana mereka telah menciptakan Sketchpad dan dengan menggunakan pen optik. So, Sketchpad ini boleh berlukis dengan bentuk grafik dan boleh mencapaikan secara lebih mendalam tentang maklumat ini. So, Sketchpad ini boleh berintegrasi dengan grafik komputer lah. Ini Evan Sutherland adalah perkenalan dia. Dan dikenalkan idea bahawa komputer boleh digunakan sebagai alat reka buntut dan seni. Seterusnya adalah Douglas Engelbart. So, Douglas Engelbart ialah dikenali oleh The Mother of Demos. Pamerkan konsep asas komputeran interaktif seperti tertikus, pengurusan tertingkah, hipertensi dan persaingan ni. Komputer bukan mesin tetapi luaskan minda. Douglas Engelbart mengeluarkan tertikus dan hipertensi untuk pengguna untuk berinteraksi dengan komputer itu untuk mengenal pasti mempunyai tertikus, hipertensi, persidangan video untuk lebih mudah dalam maklumat peribadinya.
Selain itu juga untuk mengembangkan teknologi dan untuk memberikan kepentingan membentuk antara muka pengguna grafik iaitu GUI yang terkini bagi standard dalam penggunaan komputer peribadi dan sistem multimedia yang moden. So sembangin itu juga pada pendapat mereka, pada pendapat beliau, komputer bukan sekadar mesin untuk melakukan pengiraan tetapi ia juga sebagai alat untuk meluaskan minda manusia, iaitu Douglas Hamburg. Seterusnya ialah Alan Kay. Alan Kay ialah memperkenalkan Dynabook. Dynabook adalah Dynabook adalah penciptaan konsep komputer peribadi yang dinamik. So ialah Dynabook adalah visi komputer yang bersaiz buku yang interaktif. Ia memperkenalkan sebagai pembangunan bahasa pengatur caraan berdasarkan objek iaitu seperti small talk. Pendapat Kay ialah mengenalkan hubungan antara pengguna dengan komputer sebagai alat kreatif yang boleh membawa kepada penciptaan sistem operasi dan mudah digunakan seperti Macintosh dan Windows untuk menjadikan kepada aplikasi yang multimedia. Di samping itu juga, Dynabook dianggap sebagai perintis dan tablet moden seperti iPad untuk boleh dibawa kepada tempat-tempat lain dan digunakan dan membukakan jalan pengetahuan secara lebih mendalam. Seterusnya adalah Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee adalah pada tahun 1980 ketika bekerja di CERN menciptakan World Wide Web. World Wide Web sehingga sekarang berfungsi untuk mendapatkan maklumat-maklumat tentang multimedia atau maklumat-maklumat mengikutkan teks, gambar, suara, audio dan pelbagai jenis di dalam World Wide Web yang dipanggilkan Google sekarang. So World Wide Web ini untuk menciptakan dan mengakseskan dokumen hypertext. Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web ini untuk pengguna-pengguna untuk mengakseskan, mendapatkan pengetahuan secara lebih mendalam tentang multimedia dan juga mendapatkan maklumat secara lebih meluas. Beliau membukakan World Wide ini kepada seluruh negara. Seterusnya adalah John Lester. John Lester adalah tokoh termuka dalam bidang animasi digital. John Lester adalah seorang tokoh yang paling pertama yang membukakan animasi digital yang pengarah daripada Pixar Animation Studio, iaitu yang dinamakan dan membuat Toy Story yang dipanggilkan sebagai animasi kartun yang paling panjang. Ini adalah Toy Story adalah pertamanya yang mengetuai untuk pengeluaran Toy Story film animasi yang panjang dan pertama, dan Pixar membangunkan teknologi GFI. John Lester membuatkan animasi ini menggunakan komputer sahaja. Seterusnya adalah Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg adalah pengasas Facebook. Mark Zuckerberg mengembangkan untuk menjadikan platform multimedia interaktif dan integrasi gambar, video, sasaran langsung dan mesej. Dengan perkembangan multimedia, Mark Zuckerberg telah mengasaskan Facebook di mana pelanggan boleh berkomunikasi dengan luar negara, boleh mendapatkan maklumat, berkomunikasi dengan orang lain melalui Facebook dan mengeluarkan pengalaman mereka secara lebih mendalam. Daripada Facebook, ia juga mempunyai platform-platform lain seperti Instagram, WhatsApp, Twitter dan pelbagai jenis platform sekarang ini. Seterusnya adalah Steve Jobs. Steve Jobs adalah pengasas Apple. Pengasas Apple adalah mereka mempunyai produk-produk lain seperti iPad, iPhone dan untuk menciptakan ekosistem yang baik. So dalam iPhone, iPad, iPhone ni dia mempunyai kualiti yang lebih baik dengan dalam animasi dalam multimedia dengan meletakkan pelbagai jenis peranti. Ia dapat mengembangkan pengguna secara lebih mendalam dengan menggunakan aplikasi-aplikasi ini. iTunes ialah peralihan industri muzik ke arah platform digital dan App Store yang menggalakkan aplikasi-aplikasi permainan. Dalam App Store ni terdapat pelbagai jenis apps sebagai contoh permainan, Netflix dan pelbagai jenis lagi yang boleh digunakan untuk apps ini digunakan melalui multimedia dengan menggunakan animasi ini. Okay, seterusnya kepada aplikasi multimedia zaman sekarang. Aplikasi multimedia zaman sekarang adalah saya telah memilih terhadap perniagaan.
Perniagaan adalah sangat penting untuk dilakukan dalam multimedia. Dalam bidang perniagaan seperti telekomunikasi, pelancongan dan kewangan. Untuk mendapatkan komunikasi yang baik, ia perlu menggunakan multimedia. Sebagai contohnya, jika jika ada berlaku kesalahan atau jika ada sesuatu masalah, sekarang ini yang mempunyai telefon, komputer yang boleh dapat membuat panggilan dengan cepat. Dan internet dan hidangan kembang pencapaian kepada negara lain. Sebagai contohnya, dengan perniagaan ini tidak diperluaskan, bukan hanya diperluaskan di negara kita sendiri, tetapi dapat dimeluaskan kepada seluruh negara melalui hidangan seperti Shopee dan Lazada. Dan pelanggan-pelanggan daripada luar negara mendapatkan produk-produk yang berkualiti dengan perbezaan harga dan mempunyai persaingan yang lebih baik melalui multimedia ini. Selain itu juga, organisasi tersebut mendapatkan manfaat yang lebih lah. Seterusnya adalah digunakan dalam perniagaan seperti persembahan, latihan, pemasaran, demonstrasi produk dan komunikasi. Sebagai contohnya, pemasaran. Di dalam pemasaran, mereka boleh, organisasi perlu mengeluarkan sesuatu poster yang menarik. So, mereka akan menggunakan Canva atau pelbagai jenis Powtoon atau pelbagai jenis aplikasi untuk mengeluarkan poster yang menarik untuk pelanggan-pelanggan untuk membeli. So, ini adalah salah satu kepentingan di dalam perniagaan perlu mengadakan multimedia. Seperti persembahan, latihan, demonstrasi produk dan komunikasi. Di pejabat, kamera, video, mikrofon dan pembesar suara. Ini adalah elemen-elemen multimedia kerana mereka perlu mempunyai pelbagai jenis kamera, video, mikrofon untuk melakukan adakah pekerja-pekerja membuat pekerja tersebut dengan baik atau tidak, untuk senang. Perniagaan ini, multimedia adalah untuk menyenangkan perniagaan. Seterusnya adalah membeli belah secara online dan perbankan secara online. So, membeli belah secara online dan perbankan secara online adalah senang kerana melalui Shopee atau Lazada, jika membeli sesuatu produk, pelanggan-pelanggan boleh membayar produk tersebut melalui perbankan atau membuat bil, boleh membayar bil dan seterusnya. Dan membaca surat khabar dengan perkhidmatan berita dan internet adalah bukan hanya boleh membaca dalam kertas, tetapi mereka boleh membaca dalam peranti seperti telefon bimbit dengan menggunakan multimedia ini dan mendapatkan maklumat-maklumat yang sedang berlaku sekarang. Itu saja terhadap kepada perniagaan. Seterusnya adalah kesimpulan. Kesimpulan ini, dalam multimedia ia akan memberikan banyak impak yang besar dalam pendidikan, perniagaan dan hiburan dan pelbagai jenis lain. Masa depan yang dijangka terus dapat berkembang dengan menggunakan multimedia dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Tokoh-tokoh telah meletakkan asas-asas kepada inovasi dan mengubahkan dunia dan untuk memajukan dunia dalam multimedia ini. Dan bukan sekadar alat komunikasi dan hiburan, tetapi enjin utama adalah perkembangan perniagaan global. Dengan mengadakan multimedia dan teknologi-teknologi mula berkembang-kembang, ia dapat mengembangkan perniagaan secara lebih mendalam. Itu saja daripada saya. Terima kasih.